Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, peluang, ruang yang Allah sediakan, alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Kita dapat menemui bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan maghfirah, bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kepada kita kesihatan yang baik untuk sama-sama kita melakukan amal ibadah, insya-Allah. Apa khabar orang Seremban? Masya-Allah, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Barisan Kepimpinan Masjid Ibn Khaldun, Lavender Heights, Seremban, kepada semua hadirin hadirat yang hadir untuk kita mendengar iaitu satu program Al-Kuliah TV3. Syukur kita masih lagi diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar, untuk kita mengamalkan dan untuk kita merasai tentang kemanisan halawatul iman, kemanisan iman. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita dapat bertemu dalam bulan Ramadan. Sebab tu ada yang kita dengar kadang-kadang orang sebut dalam nasyid, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi kita tiba-tiba Ramadan, terkejut. Sebab apa? Sebab sedar tak sedar Ramadan dah sampai. Bila Ramadan dah sampai, ada beberapa golongan yang menyambut Ramadan ini dengan kesukaan, kegembiraan. Bila kita tanya, sebab apa suka sangat Ramadan? Dia kata, sebab banyak makanan. Betul? Kalau kita tengok makanan banyak disediakan, makanan juadah berbuka, kemudian bukan tu saja, semua benda-benda yang kalau di luar daripada Ramadan kita tak jumpa, dalam Ramadan kita jumpa. Ada pula yang kita dengar, kenapa suka sangat Ramadan ni? Dia kata, alhamdulillah Ramadan ni saya suka sangat. Sebab apa? Sebab boleh makan free. Duduk masjid 30 hari berpuasa, 30 hari dia iftar, buka puasa di masjid. Alhamdulillah. Syukur kita kerana Allah berikan kesempatan untuk sama-sama kita merasai kenikmatan. Dan bila ditanya lagi, kenapa suka sangat bulan Ramadan ni? Maka ada yang mengatakan, yang ni level iman dia tinggi. Dia kata, alhamdulillah sebab saya boleh melakukan ibadah. Syukur. Moga-moga Allah pilih kita untuk kita duduk dalam bulan Ramadan kali ini, kita buat yang terbaik. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi di dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan ini dengan beberapa nama. Yang pertama, nama bulan Ramadan ini adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Sebab itu kita sabar. Tengok air sedap, sabar kita. Tengok makanan sedap, kita sabar. Tengok apa sahaja yang menyelerakan, tapi dalam bulan Ramadan kita jaga iman kita. Kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan nombor satu, bulan kesabaran. Yang kedua, dinamakan bulan Syahrul Muwasat, bulan berkasih sayang. Bila dalam bulan Ramadan ni, kalau kita lihat berapa ramai hari ini orang yang berkasih sayang, dia boleh memberikan kepada mereka-mereka golongan fakir miskin daripada segi kewangannya, daripada segi makanannya, berkasih sayang. Ini semua sebab rahmat Allah di dalam bulan Ramadan. Syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah seperti mana yang kita selalu dengar, selalu kita baca, ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni kita hafal dah. Masuk Ramadan, inilah ayat yang kita selalu dengar. Ustaz-ustaz selalu bagi, ustazah-ustazah, kita boleh hafal. Apa yang intipati yang kita boleh ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 183? Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru. Siapa dia orang beriman? Kita. Allah seru kita. Allah kata, Allah panggil kita. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan pada mereka-mereka yang terdahulu. Kemudian Allah bagi tahu sebab. Sebab apa kita kena puasa ni? La'allakum tattaqun, moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Maknanya, kata para alim ulama, tak semua orang yang berpuasa akan mendapat ketakwaan. Sebab apa? Sebab Allah kata, la'allakum, moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Ada juga orang yang tak mendapat ketakwaan, sedangkan dia berpuasa. Sebab itu, bila ditanya kepada Imam Ali radhiyallahu anhu tentang takwa, apa dia takwa? Imam Ali menyebutkan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil, wal-amalu bitanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dadu liyaumir rahil. Bila kita sebut tentang takwa, apa dia takwa? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa ni kata Imam Ali, al-khawfu minal jalil, kita takut kepada Allah. Sebab tu bila kita puasa, kita takut nak makan, kita takut. Sebab apa? Takut batal puasa kita. Kita takut Allah tak redha. Kita takut Allah masukkan kita ke dalam api neraka disebabkan kita menentang apa yang telah diturunkan oleh Allah. Takut. Maka itulah ketakwaan, kata Allah. Jadi, yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bila kita hari ini beramal, Allah suruh kita puasa, kita puasa. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah suruh kita keluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Itu ketakwaan. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, kita rasa cukup walaupun ia sedikit. Itu takwa. Bila kita rasa cukup, alhamdulillah, apa yang Allah bagi kepada kita, nikmat yang Allah sediakan, nikmat yang Allah berikan, kita rasa cukup, alhamdulillah. Maknanya itu adalah ketakwaan, kata Imam Ali. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, iaitu kita bersedia untuk pada hari kebangkitan esok hari, iaitu bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita hari ini berpuasa, kalau kita hari ini menjaga, kita hari ini ikut perintah Allah, kita ikut apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bererti kita telah membuat persediaan kita untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Imam Ali tentang ketakwaan. Tapi ada orang dalam Ramadan, dia jadi geng plastik hitam. Tahu geng plastik hitam? Orang Masjid Ibnu Khaldun tahu geng plastik hitam? Tak puasa. Plastik hitam kadang-kadang dalam tu nasi bungkus. Orang kata. Kadang-kadang teh tarik ada. Dia kadang-kadang dia nak tunjukkan bahawa dia berpuasa, tapi sedangkan dia tidak berpuasa. Persoalannya, di manakah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Bila kita sebut mengenai tentang Ramadan, sudah pasti dalam bulan Ramadan ni ada solat tarawih. Apa makna tarawih? Makna tarawih rehat. Tapi kadang-kadang kita ada tengok satu video yang dia solat tu ni macam championship punya solat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Oh, kalau Masjid Ibn Khaldun buat, boleh viral. 10 minit selesai 20 rakaat. Bila kita sebut tentang solat tarawih, sudah pasti tarawih ni kita nak berehat. Tetapi kadang-kadang kita rasa malas nak melakukan solat tarawih. Sebab apa? Luqmanul Hakim telah berpesan kepada kita. Luqmanul Hakim, dia sebut kepada kita, iza imtala'at al-ma'idah. Ni masalah punca kita malas ini. Luqman al-Hakim disebut, kalau dah penuh perut kamu, kharasat al-hikmah, terbantutlah hikmah. Bulan Ramadan bukan bulan kita sumbat sampai tenggelam punya makanan ni. Kita rasa lemas dengan makanan. Sebab itu bila kita nak melakukan ibadah, kita akan rasa malas. Dia akan terbantut kecerdikan. Waqa'atil a'dha 'anil ibadah, kata Luqmanul Hakim. Maka akan bermalas-malasanlah anggota badan. Sebab tu bila tarawih, biasa tak tengok orang cari tiang. Hari ni tak ada cari tiang ni, alhamdulillah penuh Tapi kalau tarawih dia cari, tak apa, imam mulalah, sila. Imam pun Allahu Akbar, rakaat kedua. Dia steady rakaat kedua, dia pun takbir dengan imam. Imam takbir, dia takbir. Masuk yang rakaat yang keseterusnya, maknanya dah 2 rakaat selesai, nak tambah lagi 2 rakaat. Imam takbir, dia boleh ikut lagi, steady lagi. Allahu Akbar, mantap lagi mat. Selesai dah 4 rakaat. Masuk lagi 2 rakaat. Imam takbir, Allahu Akbar. Dia duduk dulu. Bau takbir dia kata. Kemudian imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca Al-Fatihah. Bau Fatihah. Dia duduk tengok cap kain orang apa dia. Siapa yang datang, siapa yang tak datang. Dia tengok. Kemudian bila imam baca surah, wabashiril ladzina amanu, bau surah dia kata. Imam rukuk, Allahu Akbar, dia dandan naik rukuk terus. Janji dia kata dapat 1 rakaat. Sebenarnya masalah puncanya adalah disebabkan anggota kita bermalas-malasan. Dan kata Luqmanul Hakim tadi, sebab bermalas-malasan ini adalah puncanya pada makan yang banyak. Sebab itu solat tarawih kita kena selalu buat. Dan solat tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan. Kalau luar Ramadan, Ustaz, minta kita kalau boleh sambung bulan Syawal. Oh, memang tak boleh. Ramadan ni hanya kita boleh solat tarawih. Luar Ramadan tak boleh. Jadi Ustaz nampak tadi ada yang nak bertanyakan soalan. Adakah soalan yang nak tanya? Sila Haji. Ramai juga yang ada kemuskilan ini Ustaz. Ramai yang bertanya dan ramai juga yang tertanya-tanya. Jadi soalan saya, apakah ataupun manakah di antara dua ini yang menjadi keutamaan? Sama ada solat tarawih atau solat taubat? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji yang bertanya. Alhamdulillah. Kita akan tengok mana yang lebih baik. Sama ada solat tarawih ataupun solat taubat. Ada yang tambah, Ustaz, solat tahajud macam mana Ustaz? Solat tahajud. Jadi bila sampai bulan Ramadan, spesialnya dalam bulan Ramadan ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan fadilat yang cukup besar bagi sesiapa yang mengerjakan solat tarawih. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Ini dalam satu hadis baginda Rasulullah. Sesiapa yang mendirikan dalam bulan Ramadan, maknanya yang membangunkan bulan Ramadan, yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan ganjaran Allah. Macam malam ni kita mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampunkan segala dosa yang telah lalu. Jadi kata ulama, mana yang lebih utama? Adakah kita nak buat solat tarawih ataupun solat taubat?
ataupun solat hajat, ataupun solat yang lain, solat tahajud dan sebagainya. Kerana itulah para alim ulama menyatakan keutamaannya, iaitu selepas kita selesai solat isyak, kita dah habis solat sunat selepas isyak, maka kita mendirikan solat tarawih. Dan ini menjadi kebiasaan para alim ulama. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan solat tarawih ini 20 rakaat. 20 rakaat sembahyang tarawih. Ada yang kata, Ustaz, kalau saya nak bawah 20 macam mana? Biasalah Ustaz, lutut sakit. Kadang-kadang kita ada benda yang kita nak buat. Maka kejap lagi, insya-Allah kita akan tunjukkan praktikal bagaimana solat dalam keadaan kita tak mampu berdiri. Sebab kerahmatan Islam itu sendiri. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita dah selesai solat tarawih, maknanya selepas daripada mengerjakan solat sunat fardu isyak, kita mendirikan solat tarawih dalam keadaan kita berehat. Maknanya 2 rakaat, kemudian kita selawat, kemudian tambah lagi 2 rakaat, kemudian kita berehat panjang sedikit, kemudian tambah lagi 2 rakaat pada kemampuan kita. Dan bila kita pula nak buat solat sunat taubat, maka lebih baik lakukan solat sunat taubat, lebih baik kita lakukan solat sunat tahajud pada 1/3 malam, di akhir malam. Kerana apa? Kerana pada hujung-hujung di 1/3 malam ini, di dalam satu hadis Nabi SAW, Allah akan turun ke langit dunia. Allah akan tanya 3 perkara. Setiap malam Allah tanya. Iaitu yang pertama, Allah kata, siapa yang ada berdoa, aku nak perkenankan doa dia. Hal min mustaghfirin, siapa yang ada minta istighfar, aku nak ampunkan dosanya. Siapa ada yang mohon hajat, aku nak perkenankan hajatnya. Maka lakukanlah solat hajat, yang kita sebut tadi tarawih selepas isyak, hajat, kemudian taubat, dan kita nak solat tahajud pada hujung malam-malam akhir kita. Jadi ada lagi soalan penonton yang Ustaz nampak angkat tangan tadi? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah binti Abdullah. Saya mewakili MRA dan juga mualaf saudara-saudara baru kita. Subhanallah. Jadi saya ada soalan, iaitu di mana biasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang ibadah dan juga boleh dikatakan suka makan-makan. Jadi adakah dikira menebus dosa akibat membazir ketika berbuka puasa dengan solat tarawih? Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Puan atas soalan. Subhanallah, terima kasih kepada sahabat-sahabat mu'alaf kita. Semoga Allah memberikan ganjaran sebaik-baiknya dan terus istiqamah di dalam melakukan ibadah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat. Satu soalan yang kita rasakan soalan inilah yang menjadi topik utama ketika mana sampai bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab pembaziran berlaku. Ada satu cerita sebelum saya nak jawab soalan Puan tadi, ada satu cerita. Ni cerita ni memang cerita betul. Bila dalam bulan Ramadan, kita duduk dalam Ramadan, apa yang kebiasaan orang akan buat? Ialah dia akan pergi beli juadah Ramadan kan, untuk nak berbuka. Dan ada lagi satu fenomena, dia akan pergi buffet. Buffet ni apa maksud dia buffet? Buffet ni ada orang sebut kata makan apa sahaja. Itu bukan buffet, maklum. Buffet ni makan sampai toke tu bankrupt. Kalau buffet kita bagi bayar, sekarang ni buffet berapa? RM100, RM150, betul? Tapi kalau kita pergi makan dekat buffet, ambil lebih kurang RM20. Untung ke rugi? Rugi. Makan tu sampai tokre tu dia kata, lepas ni muka ni jangan bagi masuk.
Bankrupt dia kata. Ni bela jin ke apa? Ada satu cerita, anak dia baru kerja, dia kata dekat ayah dia, "Yah, malam ni kata dekat mak kita makan buffet dekat hotel." Ayah dia kata, "Buat apa membazir? Kita duduklah dekat rumah beli juadah Ramadan, kita makan sama-sama ahli keluarga." Dia kata, "Yah, ni saya baru dapat gaji ni. Kita makan ni, buffet ni orang semua pergi nak makan buffet." Ayah dia kata, "Tak apa, buffet pun buffet tu nanti kita makan. Sekarang ni pergi dekat pasar malam, pergi beli, kita makan sama keluarga. Lagi seronok." Dia kata, "Ya, jomlah kita makan buffet." Ayah dia pun setuju. Balik rumah, ayah dia kata dekat mak dia semua, dekat isteri dia, "Jom, anak nak bawa makan hotel, buffet." Dalam perjalanan pergi, dia, ayah dia, mak dia, dua adik-beradik dia. Bila pergi ni, anak dia pesan, "Ya, buffet ni seorang 100. Kali dengan kita ni 5 orang, 500 ayah." Ayah dia kata, "Astaghfirullahalazim. Okey, tak apalah. Kau nak belanja bukan duit aku." Sampai dekat kaunter, dia dah buat tempahan. Dia kata, "Ya, 500 ya. Ayah jangan makan sikit, makan banyak." Kemudian apa yang berlaku? Dia pun masuk. Bila masuk, kan? Ayah dia ambil. Dia pesan dekat ayah dia, "Ya, 500. Ayah dia daripada ambil sikit, ambil macam gunung jerai tau." Ayah dia makan punya makan sampai tercabut kopiah. Sebab apa? Sebab nak cukupkan tadi tu yang 500. Bila solat, kan maghrib, mereka berhenti sikit, solat, ayah dia rukuk sikit je. Anak dia duduk sebelah. Habis tu, anak dia tanya, "Ya, ayah sakit pinggang ke? Selalu okey je." Dia kata, "Sakit pinggang kalau aku rukuk 90 darjah tu terkeluar ayam tadi." Jadi sebab tu kita solat tarawih dalam keadaan kita berehat dan jangan kita makan. Dan insya-Allah saya akan sentuh kejap lagi mengenai tentang soal pembaziran dan bolehkah kita rasa telah selesai mengenai pembaziran itu dengan kita solat tarawih. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, "Ustaz, saya nak solat tarawih tapi saya tak mampu untuk nak bangun, nak berdiri. Maka bagaimana saya nak solat tarawih? Adakah saya perlu meninggalkan solat tarawih?" Maka perbezaan antara solat fardu dan solat sunat, maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, Nabi solat sunat dalam keadaan atas kenderaan, dalam keadaan duduk. Maka dibenarkan solat sunat untuk dalam keadaan duduk. Adapun solat fardu diperlukan menjadi salah satu rukun, iaitu solat dalam keadaan berdiri. Tapi jangan pula tu imam pun kata dah boleh ni alang-alang, hari ni kita solat tarawih duduk semualah. Pakai habis duduk kan. Allahu seronok masjid Ibnu Khaldun. Yang tu jangan kata habis Quran 2 kali khatam, tak apa. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu hadis, kalau bagi mereka yang mampu untuk berdiri, maka kata Nabi itulah afdal. Salatul qa'im afdal. Salat berdiri ni baik. Maknanya ganjaran penuh. Tapi kalau kamu nak solat tak mampu, maknanya kalau dalam keadaan nak solat dalam keadaan duduk, maka pahalanya separuh daripada pahala yang berdiri. Ni kepada siapa? Kepada mereka yang mampu berdiri tetapi nak pilih untuk duduk bagi solat sunat. Solatnya sah, pahalanya separuh. Ibu-ibu, separuh pun separuh lah Ustaz. Janji saya buat. Itu pilihan, tidak jadi masalah.
Tetapi bagi mereka yang memang sakit, ustaz duduk atas kursi roda ni bukan saja seronok ni. Nak tunjuk kepada ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin para penonton yang menonton kita, kalau mereka ni sakit yang tak ada kemampuan untuk hadir ke masjid, mungkin tak boleh nak hadir ke surau, tidak ada orang yang nak bawa ke masjid, nak dapatkan pahala tarawih ni, sedih dia. Kadang-kadang dia telefon, ustaz, saya nak solat tarawih ustaz, tapi tak ada orang yang nak bawa saya. Ustaz, saya teringin nak rasa suasana, tapi saya tak mampu. Kenapa? Saya duduk atas katil ustaz. Boleh ataupun tidak saya solat dalam keadaan baring? Maka kata Nabi, kalau dia tak mampu duduk, dia boleh buat dalam keadaan berbaring. Jadi kita nak ajak orang, Ramadan kali ini tarawih kita adalah tarawih yang terbaik. Sebab kesempatan yang Allah berikan, alhamdulillah. Allah jemput kita, Allah berikan kepada kita kesempatan, maka kita gunakan kesempatan untuk melakukan ibadah. Jadi insya-Allah sekarang ini kita tunjuk bagaimana cara untuk solat tarawih dalam keadaan kita duduk. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti rukun-rukun solat itu wajib kita jaga. Apa dia rukun dia? Sama ada kita duduk ataupun berdiri, maka dia kena juga buat rukuk, dia kena juga i'tidal, dia kena juga sujud, dia kena duduk di antara dua sujud, itu sama. Sama ada yang berdiri ataupun yang duduk. Cuma orang yang duduk ni dia ada kaedahnya. Seperti mana yang disebutkan tadi, baginda Nabi SAW juga melakukan solat sunat dalam keadaan Nabi duduk. Maka kalau ibu-ibu contohlah, suami ajak pergi balik kampung, 10 malam terakhir ni balik kampung. Betul? Bang, berhentilah bang, kita semayang tarawih. Awak bawa ke saya bawa? Saya mengantuk ni, awak ni awak faham tak faham? Suami nak sampai cepat. Bang, berhenti bang, saya nak solat tarawih. Ibu jangan risau ibu. Solat dalam kenderaan. Boleh ke ustaz? Boleh. Tidak jadi masalah. Bang, abang bawa lah, suka hati abang lah, saya nak semayang tarawih. Oh, kan? Silat-silat suami pun ikut sekali. Tapi jangan rukuk pula. Tengah-tengah bawa, Allahu Akbar. Alam barzah terus. Ada kaedahnya, ada caranya. Jadi isteri relax, standby, duduk dah berwuduk kan. Semayang dalam kenderaan boleh. Jadi saya nak tunjukkan bagaimana orang kurang upaya untuk solat tarawih dalam keadaan duduk. Pun boleh juga kalau sekiranya kita yang mampu mungkin berdiri, boleh datang. Tapi kita kena guna alat bantuan untuk duduk ketika mana kita solat. Kerana sakit lutut, kan? Mungkin sakit pinggang. Yang tu dibenarkan untuk duduk. Tapi kalau sakit hati jangan buat. Sakit hati boleh duduk tak ustaz? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaedahnya sama. Kita duduk dalam keadaan kita dah berwuduk. Kemudian kita, kalau dalam kenderaan itu, bagi mereka yang tidak dapat menghadap kiblat, tidak jadi masalah. Sebab bagaimana kalau kita sunat, semayang sunat ni, kita kata, bagaimana bang, abang ikut jalan ni boleh bang? Kenapa? Kiblat. Awak, ini bukan nak pergi Kelantan, ni nak pergi Johor. Kita nak balik Kelantan ni. Tak apa bang, yang penting kiblat. Sampai ke sudah, tak sampai kampung. Jadi kata ulama, solat sunat tidak jadi masalah. Solat sunat tidak jadi masalah berdasarkan hadis Bukhari tadi. Maka boleh solat dalam keadaan duduk. Bila dalam keadaan duduk ni, niat sahaja aku solat sunat tarawih. 2 rakaat. Solat tarawih ni masna, 2 rakaat. 2 rakaat sunat kerana Allah Ta'ala. Niat ni, dia lintasan dalam hati. Kita lintas dalam hati kita. Maknanya saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah. Cukup. Ustaz, panjang sangat. Saja aku solat tarawih kerana Allah. Kerana Allah tak sebut pun tak apa. Sebab kata ulama, usolli, sahaja aku solat itu 1. Sunat 2, sahaja aku solat sunat tarawih 3.
itu dah memadai niat kata ulama, yang lain tu semua sunnah. Itu niat. Kita pun angkat. Dah kita niat, kita pun angkat takbir. Angkat takbir ini sunnah. Angkat takbir ni sunnah. Lafaz Allahu Akbar itu rukun. Allahu Akbar. Semayang. Menghadap kiblat. Kalau tak boleh menghadap kiblat, ni solat sunat, tidak jadi masalah. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Nak baca doa iftitah pun boleh. Nak baca, tak baca pun tidak jadi masalah. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Kemudian dia baca surah. Surah ikut surah pilihan. Ustaz, saya tak hafal Ustaz nak baca Al-Quran. Dia boleh ambil mushaf Al-Quran, dia boleh buka baca. Ni nanti juga ada kita akan tunjukkan praktikal nanti. Tapi dia boleh buka mushaf Quran untuk baca. Tapi kalau dia tak hafal, dia boleh baca surah yang dia hafal. Surah apa yang selalu orang baca? Qul huwallahu ahad. Oh, semayang seorang, itulah surah kita pegang betul. Jangan kata maklumnya saya pun sama. Kan? Tapi kalau jadi Imam Al-Baqarah kita baca. Steady Ustaz. Surah Al-Baqarah. Bila semayang sunat, inna a'tainakal kautsar. Betul kan? Oh, biasa kita. Jadi semayang surah yang lazim. Kemudian selepas daripada itu kita rukuk. Baik, bagaimana kita nak rukuk? Adakah perlu berdiri untuk rukuk? Tak perlu solat sunat. Maka kita rukuk. Allah, angkat tangan ni sunat yang kedua. Allahu Akbar, rukuk. Rukuk dan sujud dia mesti ada perbezaan. Rukuk kena bawah sedikit, sujud lagi bawah. Ustaz, saya tak boleh macam ni Ustaz. Saya boleh begini saja. Kalau ini sujud, rukuk di atas sedikit. Dia mesti ada perbezaan antara rukuk dan sujud. Baik, rukuk. Bila dah rukuk, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Letak tangan sini. Kemudian sujud. Allahu Akbar, bawah sikit. Ada orang tanya, Ustaz, tangan atas paha ke ataupun bawah? Kalau bawah ni alamatnya terjunam tu. Begini dia. Letak atas ni, kenapa? Kerana kita yang rasa. Kalau kita rasa sini lebih selesa, begini. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud kembali. Sujud kembali. Atas kemampuan kita. Kemudian kita bangun. Allahu Akbar. Tak perlu angkat takbir. Tak perlu angkat tangan ni. Sebab apa? Mengangkat tangan itu tak kena pada sunnahnya. Kan kita dah maklumkan selalu. Okay, angkat. Qiyam. Bacaan Al-Fatihah macam biasa. Kemudian kita baca surah. Kemudian kita rukuk macam tadi. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fi. Allah, tapi ada orang yang dia nak rasa tempat sujud, ada. Dia boleh letakkan, kalau dia duduk dalam keadaan dia tak mampu, memang dia duduk atas wheelchair ni, dia nak rasa tempat sujud, dia boleh letakkan meja di atas dia. Di depan ni boleh letak meja. Dan meja tu lapik dengan bantal elok-elok, yang mana boleh memudahkan dia sujud, dia boleh sujud atas bantal. Ada orang tanya, Ustaz, saya dah duduk atas kursi, saya tak boleh. Saya teringin ni dahi saya sujud dekat tanah Ustaz. Saya teringin nak rasa saya ni hamba Allah. Tapi Allah uji saya tak mampu untuk nak sujud. Saya tak rasa tempat sujud Ustaz. Maka kata para alim ulama, boleh letakkan sesuatu yang di atas hadapan kita ni dan kita sujud di atasnya seakan-akan kita sujud di tanah. Boleh. Maka kita sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud balik. Kemudian kita tahiyat akhir. Bila dah habis tahiyat akhir, kita bagi salam. Perkataan assalam tu mesti kiblat.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai 2 rakaat. Lepas tu selawatlah. Allahumma salli ala sayyid. Kan istirahat. Bila tarawih ni kita berehat. Maknanya solat dalam keadaan rehat, tenang. Kalau kita rasa tak mampu, Ustaz, saya dah tak mampu. Rasa pitam, Ustaz. Walaupun saya duduk, saya tak mampu. Berehat. Maknanya duduk atas katil pula. Sebab itulah tarawih ni jangan tinggalkan. Sebab kesempatan yang Allah bagi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kesempatan kita untuk melakukan solat tarawih ni sangat besar. Kerana Allah bagi. Ada manusia, ada kawan kita, ada sahabat kita, ada adik-beradik kita yang pada tahun lepas dia tarawih dengan kita, tahun ni Allah tak izinkan. Ada yang telah meninggal dunia. Ada yang mereka ni telah pergi sebelum daripada kita ni, mereka dah pergi dulu. Tapi kalau tanya mereka, kalau mereka nak bangkit, mereka nak solat tarawih, pasti mereka kata, kami nak bangkit, kami nak solat tarawih. Tiba-tiba Allah bagi kepada kita kesempatan untuk solat tarawih. Kita tak melaksanakan solat tarawih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Solat tarawih ni adalah salah satu solat yang dijaga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai bulan Ramadan, Nabi solat, sahabat ikut. Hari kedua Nabi keluar, lagi ramai yang ikut. Kemudian hari ketiga, kata ulama, Nabi tak keluar. Sebab apa? Nabi risau. Ni dalam hadis. Nabi takut solat tarawih tadi yang sunat menjadi wajib. Kemudian bila sampai zaman Umar Al-Khattab, Umar kumpulkan. Tengok ada orang solat sana, kejap sana, solat sini tak teratur. Umar kumpulkan, Umar jadikan satu imam dan solat berjemaah. Alhamdulillah merasai tarawih pada bulan Ramadan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, kita telah masuk dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh keampunan Allah, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ayuh sama-sama kita memberi wakaf, berinfak, bersedekah ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para da'i mu'alaf. Insya-Allah mereka akan keluar berdakwah di jalan Allah bagi menegakkan kalimah la ilaha illallah. 71,000 kaki persegi kita memerlukan tuan-tuan puan-puan untuk berwakaf, berinfak dalam bulan Ramadan. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, alhamdulillah, syukur kita dah masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah janjikan dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan ditutup, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Alhamdulillah, syukur kita dalam bulan Ramadan. Sebab itu kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin mengajak semua ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sama ada yang hadir ataupun yang berada di mana pun yang mereka berada, di televisyen ataupun di live dan sebagainya, semoga Allah memilih kita untuk mendapat saham akhirat. Jadi kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Maka kita sekarang ini, kita membina sebuah kompleks yang ada 3 budaya yang besar dan ditambah dengan etnik-etnik yang pelbagai di negara kita. Kita ada pintu budaya Melayu, pintu budaya Cina di sebelah kanan, pintu budaya India di sebelah kiri yang besar, kebudayaan yang berada di Malaysia. Falsafahnya bila kita masuk dalam pintu mana-mana pintu, kita menyembah Allah yang Esa. Kita tak melihat budayanya, kita tak lihat bahasanya, kita tak melihat apa pun warna kulitnya, tetapi yang kita lihat adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi ayuh sama-sama
kita memberikan sumbangan untuk menyiapkan sebuah kompleks untuk melahirkan da'i mu'alaf. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ini, yang mana apabila sampai Nabi SAW menjadi sangat pemurah dalam bulan Ramadan. Mari sama-sama kita rebut, berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah kita doakan kalimah la ilaha illallah, perjuangan para mu'alaf yang kita akan lahirkan hari ini, da'i-da'i mu'alaf kita, mereka akan menegakkan kalimah inilah yang kita bawa, dan kalimah inilah yang kita nak bawa sehingga kematian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, teruskan menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah semoga saham akhirat menanti kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pelbagai ganjaran lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Kita juga bukan itu saja, kita buka sekarang ini untuk sumbangan 1 kaki persegi RM350. Rebut peluang. Sebab ramai hari itu yang kita bila nak buat cerucuk piling ni, ramai yang telefon, Ustaz dah habis ke Ustaz? Saya kata Alhamdulillah dah habis. Ustaz kami nak yang cerucuk. Saya kata kami bukan nak tinggal bawah tanah. Kami nak duduk atas nak buat bangunan ni. Kalau tidak semua cerucuk, macam mana kami nak bina bangunan? Jadi ayuh rebut. Tak banyak dah. 71,000 kaki persegi. Dah tak banyak. Tinggal separuh. Jadi sama-sama kita rebut. 350 kongsi dengan adik-beradik, ibu, ayah ni kita kongsi. Kita sumbang insya-Allah. Kita dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan Jabatan Agama Islam Melaka. Kita dapat sokongan daripada Fadilah As-Samahah, daripada Datuk Mufti Melaka. Kemudian Kerajaan Negeri Melaka memberikan sokongan. Semoga ia menjadi saham akhirat kita dan kita masuk semuanya ke Majlis Pembandaran Alor Gajah untuk mereka menilai bangunan ini untuk keselamatan. Dan insya-Allah bangunan ini akan berdiri dengan izinnya sehingga hari kiamat dengan izin Allah. Melahirkan para da'i mu'alaf, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi, wa antum tuflihu, kamu akan berjaya dengan kalimah ini. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, jadi jangan lupa bangun subuh, nak sedekah subuh, sumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, insya-Allah. Jadi kita doakan semoga Allah merahmati. Terima kasih kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada penduduk Masjid Ibnu Khaldun. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat mu'alaf. Semoga Allah merahmati dan meredai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.